Assalamualaikum sahabat. Kisah kali ini kita akan menceritakan kisah seorang bekas anggota JJK yang bernama Arsyad. Kisah kali ini adalah pengalaman misteri beliau sewaktu di dalam perkhidmatan tentera satu masa dahulu. Beliau telah berkhidmat, berjuang dan berbakti demi negara yang berdaulat lagi tercinta ini selama lebih 20 tahun. Banyak masa yang telah beliau luangkan di hutan batu, bangunan pencakar langit, dalam hutan rimba, bukit dan gunung sepanjang kerjaya beliau sebagai seorang anggota tentera. Tidak ketinggalan juga dengan misi-misi khas ke luar negara seperti di Bosnia, Pakistan, Somalia, Timor Leste, Indonesia, Kemboja, Balkan, Singapura dan juga Afghanistan. Banyak peristiwa misteri, seram dan ganas yang menjadi asam garam dalam kehidupan beliau selaku barisan pertahanan pertama negara. Ketika itu, beliau dan unit Regimen Gerak Khas yang telah berjaya melepasi sesi rekrut telah ditugaskan untuk menjalankan misi latihan tempur jarak jauh bersama-sama dengan unit Regimen Askar Melayu Diraja di dalam hutan tebal Pahang. Operasi yang memakan masa selama lebih kurang 4 minggu itu adalah bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan lagi kecekapan mereka di dalam menangani anasir-anasir buruk yang sentiasa muncul mengganggu ketenteraman dan keharmonian negara Malaysia yang tercinta ini. Unit itu terbahagi kepada 20 anggota RJK, 70 anggota Regimen Askar Melayu Diraja, 5 orang sarjan, 2 orang korporal dan 3 orang lieutenant yang bertindak sebagai ketua pelatun. Situasi latihan adalah sama seperti di medan perang yang sebenar. Fizikal dan mental setiap anggota diuji sehabis mungkin selari dengan moto RJK, cepat dan cergas. Mereka telah dipecahkan kepada 3 pelatun. Pelatun Arsyad dinamakan Charlie Bravo 33 dan berkekuatan 30 anggota dengan 3 orang pegawai. Sesi taklimat ringkas sesama ahli pelatun telah dijalankan. Masing-masing telah diberikan tugas dan Arsyad telah ditugaskan untuk membuat lakaran perimeter bagi kawasan-kawasan yang akan mereka terokai sepanjang tempoh misi latihan tersebut berlangsung. Sepanjang misi latihan ini berlangsung, Arsyad telah dibantu oleh 2 anggota RJK yang juga merupakan sahabat baik ketika menjalani latihan asas sebelum bergelar komando dahulu. Mereka adalah Prebet Eddie Kapir dan Prebet Samsul. Tepat jam 8 malam, mereka bertiga mula bergerak keluar dari kawasan kem untuk melakukan scouting and tracking bagi memudahkan pergerakan pelatun mereka pada keesokan harinya. Ketika sedang sibuk melakukan tracking, Arsyad terasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Lalu Arsyad mengarahkan Eddie Kapir dan Samsul untuk memerhatikan kawasan di sekeliling mereka dengan lebih cekap dan teliti. Tiada musuh yang kelihatan di situ. Apa yang ada hanyalah 2 ekor anak babi hutan yang seakan-akan mabuk ketum sedang berlari melintasi mereka pada waktu itu. Ketika mereka fokus menyaksikan karenah manja anak-anak babi hutan itu bermain, Eddie Kapir telah ternampak beberapa kesan tapak kaki yang masih segar muncul di trek laluan mereka. Mereka mula menjejaki kesan tapak kaki berkenaan, namun kesan tapak kaki berkenaan hilang tanpa kesan di sebatang pokok balak tua yang agak besar. Aneh kerana tiada sesiapa pun yang berada di atas pokok itu. Kawasan tersebut juga agak lapang. Tiada kesan pencemaran ataupun sebarang tinggalan bukti untuk mensahihkan bahawa kawasan tersebut pernah dijejaki oleh manusia. Oleh kerana waktu sudah menginjak ke jam 11 malam, mereka bertiga terpaksa pulang semula ke kem untuk melaporkan dan menyerahkan laporan kepada ketua pelatun mereka, iaitu Lieutenant Huzairi. Tepat jam 9 pagi keesokan harinya, pelatun mereka mula berangkat ke destinasi seterusnya, iaitu menghala ke arah utara hutan Pahang. Arsyad tercium aroma baung masakan seakan-akan baung ikan panggang serta masakan gulai daging kahwin di setiap trek laluan tersebut. Arsyad merasakan mungkin musuh sedang berada di kawasan berdekatan dengan laluan mereka. Arsyad memanggil Eddie Kapir dan Samsul untuk bertanyakan tentang baung masakan itu.
Tetapi mereka berdua menafikan sekerasnya akan perihal bauan itu. Hidung Arsyad makin kuat mencium bau masakan itu. Arsyad menghampiri Lieutenant Huzairi lalu memaklumkan tentang bau itu. Beliau memberitahu Lieutenant Huzairi bahawa beliau tercium bau orang masak gulai. Dari sudut sains, reseptor-reseptor rasa akan mudah terangsang apabila salah satu komponen penting tubuh badan berada di dalam keadaan tidak sempurna ataupun tidak berfungsi dengan baik. Arsyad mengandaikan bahawa beliau mungkin dipermainkan oleh psikologi minda akibat kelaparan dan keletihan. Bau-bauan tersebut hilang apabila mereka semua berehat seketika di sebuah lagun kecil di kawasan laluan trek tersebut. Perjalanan diteruskan semula kerana mereka semua harus tiba di lokasi seterusnya sebelum malam menjengah. Mereka semua tiba di lokasi yang ditetapkan ketika hari sudah lewat petang. Lokasi kawasan istirahat mereka agak terlindung daripada anggota-anggota lain. Oleh kerana begitu lapar, mereka mula memasak pek ringsum bersama-sama. Sedang mereka kusyuk berbual dan memasak, Arsyad ternampak seekor ular tedung selar berwarna hitam yang panjangnya lebih kurang 15 kaki sedang berdiri menegak betul-betul di hadapan mereka. Daripada pengalaman lepas, Arsyad tahu bahawa ular tersebut berada di dalam posisi menyerang. Sebarang pergerakan atau getaran kecil mampu menyebabkan nyawa mereka melayang dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Ilmu yang ditimba ketika dalam proses latihan dahulu mula dipraktikkan. Mereka bertiga mendiamkan diri, tidak bergerak daripada posisi walau seinci. Bertenang serta berdoa kepada Allah supaya ia beredar daripada situ dengan secepat mungkin. Lebih kurang 18 hingga ke 20 minit kemudian, ia perlahan-lahan merendahkan badannya lalu menyusur mendekati menghampiri mereka. Bunyi desiran ditambah pula dengan saiz badannya yang sebesar pangkal betis orang dewasa cukup menggerunkan. Arsyad berada di dalam postur bercanggung, Samsul di dalam postur berdiri, manakala Eddie Kapir pula dalam keadaan berbongkok. Sudah lebih setengah jam mereka terpaksa menahan lenguh kerana berada di dalam posisi tersebut. Ular itu mula melingkar membelit kaki Samsul. Muka Samsul merah padam akibat ketakutan. Belitannya begitu kuat, badannya kembali berdiri menegak manakala kepalanya dikembangkan betul-betul berhadapan dengan muka Samsul. Arsyad melihat kaki Samsul terketar-ketar akibat menahan kesakitan. Sebelum berlakunya kejadian yang lebih buruk, Arsyad merancang untuk membunuh sahaja ular itu tanpa sebarang prejudis. Pisau Rambo yang terselit di sisi kiri pinggangnya dikeluarkan dari sarungnya secara perlahan-lahan dan cermat. Arsyad menarik nafas sedalam-dalamnya, berdiri lalu berjalan dengan perlahan-lahan menghampiri Samsul. Tangan kirinya yang menggenggam pisau itu diangkat separas dada. Entah macam mana ular itu dapat menghidu rancangannya. Kepalanya tiba-tiba sahaja berpusing ke belakang. Kini ia menghadap muka Arsyad pula. Perancangan Arsyad telah gagal. Arsyad sudah berada di ambang maut. Sakaratul maut telah menjengah tiba. Arsyad hanya mampu mengucap 2 kalimah syahadah di samping berdoa di dalam hati supaya terselamat daripada diserang olehnya. Darah pekat berwarna merah gelap memercik mengenai seluruh wajah Arsyad. Ular itu maut akibat terkena sedas tembakan yang dilepaskan daripada salah seorang pegawai Regimen Askar Melayu Diraja yang kebetulan melalui kawasan rehat mereka, iaitu Sarjan Ali. Jadi syukurlah Arsyad terselamat. Kejadian tersebut cukup menginsafkan mereka. Apa yang penting adalah mereka sepatutnya berada berdekatan dengan anggota lain, bukannya menjauhkan diri semata-mata privasi. Bergerak di dalam satu pasukan, melindungi satu pasukan, dan yang paling penting, jangan pentingkan diri sendiri. Pada malam terakhir misi latihan itu berlangsung, Arsyad telah diganggu dengan hebatnya oleh makhluk puaka yang mendiami hutan tersebut. Sedang mereka berkawal di kawasan itu, mereka dikejutkan dengan kehadiran sekujur jasad yang lengkap berkafan muncul berdiri di hadapan mereka. Pada mulanya, mereka menyangkakan bahawa mungkin ia adalah sebahagian daripada mood latihan ketenteraan, di mana tentera terlatih dihantar untuk melakukan risikan dalam bentuk penyamaran di samping bertujuan untuk melemahkan semangat mereka. Namun setelah diperhatikan dengan teliti, Arsyad cukup yakin bahawa ianya bukan seorang manusia. Ia sememangnya seekor hancong
Mana mungkin seorang manusia boleh berdiri di dalam keadaan terapung tanpa berpijak pada tanah. Arsyad yang kali pertama berhadapan dengan insiden berkenaan begitu takut dan seram. Jadi berbohonglah sekiranya seseorang itu tidak takut ataupun seram ketika kali pertama berhadapan dengan entiti gaib. Arsyad sendiri menggigil dan hampir pitam. Syamsul memegang bahu Arsyad dan menghalakan tangannya ke arah hantu itu. Dalam keadaan yang serba kalut itu, Arsyad telah mengsuakan pistol Beretta yang sememangnya telah tergenggam kemas di tangan kirinya ke dahi hantu pocong itu. Arsyad di antara logik dan tidak. Arsyad hampir melepaskan tembakan, tetapi mindanya mengatakan bahawa mana mungkin seekor hantu boleh ditembak dengan sebutir peluru hidup. Hanya doa dan tawakal pada Allah sahaja yang mampu menewaskan mereka. Arsyad menoleh ke arah Syamsul. Dia hanya mampu untuk menutup matanya. Ternyata dia juga mempunyai perasaan yang sama sepertinya. Arsyad semakin menggigil ketakutan. Kepala terasa kembang, manakala kakinya seperti dipaku terus ke bumi. Hantu pocong itu merenung terus ke dalam matanya seolah-olah dia sedang cuba untuk berinteraksi dengannya. Arsyad cuba untuk membaca ayat kursi, namun tunggang langgang jadinya. Syamsul pula seperti ingin melaungkan azan, namun ia langsung tidak kedengaran seperti laungan azan. Bunyinya lebih kepada seperti orang yang baru sahaja belajar mukaddam. Arsyad seperti seekor lipas kudung berlari meredah semak samun untuk pulang ke kem. Apa yang beliau fikirkan ketika itu adalah untuk sampai ke kem dengan selamat. Sesampainya di kem, Arsyad hanya mendiamkan diri dan menyertai beberapa anggota lain yang sedang bersembang di hadapan unggun api. Arsyad tidak dapat melupakan kejadian ngeri tersebut. Mukanya pucat lesi seperti mayat akibat ketakutan. Arsyad hanya berzikir dan berdoa semoga tidak diganggu lagi oleh hantu pocong itu. Eddie Kapir datang menepuk badan Arsyad dari belakang secara mengejut dan bertanyakan soalan, di mana Syamsul? Terasa bersalah dan bodoh kerana lari meninggalkan Syamsul berseorangan. Arsyad mencari-cari kelibat Syamsul di kawasan kem itu, tetapi dia tiada di situ. Arsyad mengesyaki mungkin dia masih berada di lokasi mereka terjumpa hantu pocong itu. Arsyad tidak menceritakan kepadanya ataupun sesiapa tentang gangguan tersebut kerana bimbang ditertawakan dan digelar penakut oleh seluruh penghuni di kem itu. Arsyad mengajak Eddie Kapir untuk menemaninya ke lokasi itu semula. Baru sahaja mereka hendak melangkah keluar dari kawasan kem, Syamsul pula berjalan masuk dengan selamba seolah-olah gangguan itu tidak memberinya sebarang impak ketakutan kepadanya. Dia hanya mendiamkan diri tanpa bertegur sapa dengan mereka lalu terus menuju ke kawasan rehatnya. Mungkin dia merajuk kerana Arsyad meninggalkannya berseorangan di situ. Tidak berapa lama kemudian, matanya terasa begitu berat, bahu terasa lenguh lalu Arsyad mengambil keputusan untuk tidur. Arsyad melihat Syamsul sedang nyenyak tidur di atas pengkin yang dibina bersebelahan dengan pangkingnya. Arsyad terus merebahkan diri di situ. Arsyad terjaga dari tidur pada jam 3 pagi. Arsyad melihat masih ada lagi anggota lain yang belum tidur dan sedang rancak bersembang bersama mereka pada waktu itu. Pengkin tidur Syamsul kelihatan kosong. Pada tanggapan Arsyad, mungkin dia keluar melepaskan hajat ataupun turut sama dengan anggota lain menghabiskan masa dengan melepak. Arsyad cuba melelapkan semula mata, namun tidak berhasil. Arsyad masih teringatkan tentang peristiwa gangguan hantu pocong yang baru sahaja beberapa jam menggangui mereka itu. Arsyad mencapai kolej besi yang bergantung di hujung pengkin lalu membancuh sekolej TO panas. Fikirannya masih ligat memikirkan wajah buruk hantu pocong itu. Mukanya buruk dipenuhi cacing, kulitnya berwarna hitam, mata merah menyala bak buah stroberi yang sedang masak ranum. Darah meleleh keluar dari hidung, mata serta mulutnya. Kain kafannya pula dipenuhi dengan kotoran lumpur kering dan darah kering. Arsyad kembali berbaring. Mata dan otaknya masih segar. Seluruh penghuni kem sudah melelapkan mata kecuali beberapa orang anggota yang sedang berkawal menjaga keselamatan penghuni di kem itu. Pengkin Syamsul masih lagi kosong. Persoalannya, kemanakah beliau? Arsyad berasa tidak sedap hati lalu Arsyad mencarinya di segenap ruang rehat yang terdapat di dalam kem itu. Ternyata dia belum pulang lagi daripada aktiviti melepaskan hajatnya. Akan tetapi, mengapakah begitu lama masa yang diambil olehnya untuk melepaskan hajat? Adakah dia mengalami kesukaran untuk berak? Ataupun kes yang lebih berat, adakah dia telah diculik oleh pihak musuh? Pelbagai persoalan mula bermain di minda.
akibat mendekati seorang anggota PJK yang sedang meronda di situ dan bertanyakan tentang Samsul. Namun dia mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang masuk dan keluar dari kawasan kem sejak dari tengah malam lagi. Perkara tersebut cukup merungsingkannya. Arsyad melihat jam sudah menghampiri 4:30 pagi. Arsyad mengambil keputusan untuk mencarinya. Arsyad hanya membawa lampu gasolin dan mula melakukan pencarian. Arsyad membaca segala surah yang terlintas di kepalanya. Arsyad memberanikan diri untuk kembali semula ke kawasan gangguan hantu pocong itu. Jantungnya berdegup kencang, bulu romanya merinding. Arsyad melihat Samsul terbaring di bawah sebatang pokok berhampiran dengan tempat kemunculan hantu pocong itu. Tanpa membuang masa, Arsyad mengejut Samsul. Dia terpinga-pinga membuka matanya. Kelihatan dia begitu lemah sekali. Persoalan demi persoalan mula membelenggu benak fikirannya. Mengapakah dia terbaring lemah di situ? Mengapakah begitu jauh lokasi untuk membuang hajat? Dan yang paling penting, mengapakah di kawasan gangguan hantu pocong itu yang menjadi pilihannya untuk melepaskan hajat? Melihatkan keadaan yang begitu lemah dan tidak mampu untuk berkata-kata, Arsyad terpaksa menggendongnya di belakangnya untuk pulang ke kem. Akhirnya mereka selamat sampai ke kem. Belum sempat mereka masuk ke kawasan kem itu, mereka ditahan dan ditegur oleh 2 orang anggota RJK yang berkawal di situ. Kata salah seorang anggota RJK yang berkawal di situ, "Kita ni bukan taraf darurat lagi, banyak lagi stok makanan yang ada." Jadi Arsyad tidak faham dengan situasi yang terjadi kerana disoal dengan persoalan seolah-olah memerlinya. Alangkah terkejutnya Arsyad apabila mengetahui yang beliau pikul itu adalah seekor babi hutan. Sebenarnya Samsul sedang lena tidur. Seekor babi hutan dewasa jatuh menyembah ke bumi. Rupa-rupanya bukan Samsul yang beliau kendong bawa pulang, tetapi seekor babi hutan jantan yang masih bernyawa. Suasana bertambah kecoh apabila babi itu tersedar dari lamunan mimpinya. Lalu ia berlari masuk ke dalam kawasan kem dan merempuh segala benda yang terdapat di dalam kem itu. Arsyad kini diambang bala kerana beliau telah menyebabkan kekacauan dan kesusahan kepada semua penghuni kem itu. Pada sebelah paginya, Arsyad telah dihukum untuk mengemas segala kelengkapan dan peralatan yang bersepah lagi bertaburan akibat kecuaian babi itu mengawal pemanduannya. Arsyad menanyakan soalan kepada Samsul, ke mana beliau pergi semalam. Samsul memberitahu yang beliau dan Eddie telah pergi keluar base untuk membuat trekking Enrique. Jadi Arsyad menceritakan peristiwa yang terjadi pada malam itu. Jadi alangkah terkejutnya Arsyad, barulah beliau tahu bahawa sebenarnya hanya beliau seorang sahaja yang menjadi mangsa gangguan itu. Lieutenant Huzairi mengesahkan bahawa memang Eddie Kapir dan Samsul ditugaskan untuk membuat pemantauan dan risikan bersama-sama. Persoalan yang membelenggu jiwanya ketika itu adalah, siapakah sebenarnya Samsul yang menemaninya berkawal dan bersama-sama diganggu oleh itu. Yang kedua, siapakah sebenarnya Eddie Kapir yang menegur dan bertanyakan tentang kehilangan Samsul ketika itu? Yang ketiga, siapakah sebenarnya Samsul yang telah pulang ke kem dan tidur bersebelahan dengannya ketika itu? Yang keempat, bagaimanakah Arsyad mampu untuk mengangkat dan menggendong seekor babi hutan dewasa dengan selambanya di belakangnya tanpa diserang olehnya? Adakah babi itu sememangnya tidur mati ataupun ia berpura-pura tidur untuk merasai suasana dikendong oleh seorang manusia? Jadi jelaslah, permainan jin dan iblis adalah sangat licik. Mereka boleh berubah bentuk dalam sekelip mata sahaja. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya channel ini sentiasa aktif.